Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah, uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, alhamdulillah, kita duduk dalam majlis ta'lim, alhamdulillah. Satu daripada tafsiran yang dibuat oleh ahli-ahli tafsir tentang makna innal insana lafi khusr, manusia berada di dalam kerugian. Satu daripada tafsir manusia berada dalam kerugian ditafsirkan manusia yang di dalam kerugian itu, yang pertama, manusia di antaranya, bukan satu-satu tafsir, di antaranya manusia itu innal insana lafi khusr, manusia berada dalam kerugian. Yang membuatkan manusia berada dalam kerugian di antaranya disebut dalam tafsir apabila manusia tidak ada masa dengan ilmu. Dia tidak ada masa dengan ilmu, maka dia dikatakan berada dalam kerugian. Sebab ketika dibahaskan bagaimana kita nak mencapai takwa kepada Allah, nak mencapai takwa, maka disebut takwa itu dicapai dengan beberapa benda, dengan beberapa pekakah. Di antara pekakah takwa ialah ilmu. Jadi kalau insan itu tidak ada ilmu, dan kita kata macam mana dia nak mendapat ilmu kalau dia tidak memberi masa untuk ilmu dan tidak berada dalam majlis ta'lim, majlis ilmu, maka bila insan tidak ada masa untuk ilmu, dia masuk di dalam innal insana lafi khusr, iaitu manusia di dalam kerugian. Kalimah illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman, juga diterjemahkan iaitu orang beriman itu bukan orang yang rugi. Maka kalau dia tidak ada masa dengan ilmu, dia masuk di dalam lafi khus, maka illa, melainkan orang yang tidak rugi itu termasuk juga orang yang berilmu sampai dia beriman. Dia ada ilmu sampai membawa kepada iman. Kerana ikhwatul iman, manusia sukar beriman kalau dia tidak boleh membezakan ilmu. Kemudian ada lagi satu tafsir menyebut manusia yang berada dalam kerugian itu ialah manusia yang ilmunya tidak bermanfaat. Dia ada ilmu tapi tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa, ikhwan? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengubah tuannya. Alim, alim adalah rajulul ilmi, orang yang ada ilmu. Ilmu adalah benda, tapi alim orang yang memiliki ilmu. Maka dikatakan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengubah tuan dia. Sebelum ilmu itu mengubah, kalau ilmu si fulan dia ada ilmu, dia ubah semua benda. Semua benda dia boleh ubah. Haul dia, keliling kelalang dia ubah, tapi dia tidak berubah.
maka ilmu itu dikatakan ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab Nabi pernah menyebut di dalam hadis Imam Bukhari, ilmu hidayah diutuskan Nabi dengan ilmu dan petunjuk seperti mana air hujan yang turun ke bumi. Ada bumi yang dapat air hujan, dia jadi gembok, subur dia, naik tumbuh-tumbuhan, orang boleh bermanfaat. Ada yang hujan yang jatuh ke bumi, sekadar bumi itu boleh takung, tapi tak tumbuh apa. Orang lain yang cedok, mendatang boleh minum air, datang orang boleh cedok air, tapi bumi itu tak ada apa-apa, sekadar takung ya. Dan ada bumi Nabi sebut keringkung, turun air hujan tak lekat apa, dia jadi merkah lagi bumi. Dalam hadis Imam Bukhari itu Nabi kata, demikianlah para nabi aku ini diutuskan dengan ilmu dan petunjuk. Artinya bila ilmu itu datang, petunjuk itu datang, manusia begitu ikhwan. Ada orang dia dapat ilmu, sebelum ilmu dia sampai pada orang, ilmu itu mengubah diri dia, mengubah diri dia sebagai tuan punya ilmu. Ini ilmu yang sangat bermanfaat, mengubah diri dia dan orang sekitar dia. Ada orang ilmu itu dia boleh curah pada orang, tapi dia tak berubah apa-apa. Ini seperti bumi yang takung air, dan ini pun sangat merugikan, sangat merugikan. Dan yang ketiganya, tak dapat apa langsung. Jadi bila insan dia tak ada masa dengan majlis ilmu, dia ibarat air hujan yang turun di satu tempat, tanah tu tak dapat apa. Maka inilah masuk di dalam ayat Allah Ta'ala tadi, innal insana lafi khus. Manusia rugi bila dia tak ada masa dengan ilmu. Kemudian dia rugi juga kalau ilmu tu tak mengubah dia, tak mengubah dia. Dia sebagai penghafal, dia sebagai pemberi nasihat kepada orang, dia tidak dapat apa-apa, maka dia juga rugi. Kemudian di antara tafsiran yang agak berat berkenaan dengan ayat ini ialah orang yang paling rugi, orang yang paling rugi ialah apabila dia memiliki ilmu tetapi dia masih salah. Dia masih salah. Di antara salah yang disebut di bawah tafsir ayat ini ialah apabila dia tidak duduk di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah, maka dialah innal insana lafi khusni hakiki illa alladhina amanu wa amilus salihat, melainkan orang-orang yang beriman mereka tidak rugi. Orang beriman mereka tidak rugi dan beramal saleh. Maka orang yang beriman dengan iman ahlu sunnah, dengan iman ahlu sunnah, dan beramal dengan amalan ahlu sunnah, maka dia tidak rugi. Jadi ikhwatul iman, bila kita melihat adanya tafsir seperti itu, dia membuat hati kita ini menjadi takut, menjadi takut. Adakah kita ini termasuk orang yang tidak ada masa dengan ilmu, ataupun kita ada ilmu, ilmu kita itu hanya menjadi suatu hujah, menjadi suatu peluru berperang, bertempur, kemudian dia tidak mengubah kita? Ataupun termasuk dalam orang yang berilmu, belajar, beramal, tetapi tidak masuk di dalam bumbung ahlu sunnah. Maka kita beristighfar kepada Allah dan memohon petunjuk Allah Ta'ala supaya Allah jauhkan kita daripada makna innal insana lafi khus, dan kita nak masuk dalam golongan illal ladzina amanu wa amilus salihat itu. Alhamdulillah ikhwan, kita sambung hadis kita. Kita sampai muka surat 95 Riyadhus Salihin jilid yang 1. Kita masuk hadis yang ke-42. Wa an Abi Abdullah خباب بن العرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. Ataupun di bawah tu dia bubuh wa fi riwayatin wa huwa mutawassidun burdatan wa qad laqina minal musyrikina shiddatan. Ada dua lafaz. فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم
yu'khadhu ar-rajul fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha summa yu'ta bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu ala nisfain wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa azmihi ma yasudduhu zalika an dinihi wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amr hatta yasira rakib min San'a ila hadar al-maut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Rawahul Bukhari. Daripada Abu Abdullah Khabbab bin Arat radhiyallahu an, dia berkata, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau berbantalkan kain burdah milik beliau di naungan Kaabah. Maka aku katakan, tidakkah anda memohon pertolongan? Tidakkah anda berdoa untuk kami? Ini Khabbab bin Arat cerita. Dia kata apa? Dia kata, syakawna ila Rasulillah. Sahabat jumpa Nabi, kami jumpa Nabi, kami mengadu. Mengadu daripada apa? Mengadu dalam riwayat yang kedua di bawah tu dia kata, iaitu daripada waqad laqina minal musyrikin syiddah, iaitu kami baru bertemu dengan penginayaan kaum musyrikin. Orang musyrikin buat naya kepada para sahabat, buat naya. Ini mungkin di peringkat Mekah, masa Islam awal-awal naik, mereka diinaya. Maka dia datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu hadis ini menggambarkan begitu letih keadaan Nabi. Nabi begitu dalam keadaan letih. Dia, kita kata, merebahkan badan dia, ambil kain serban dia, dia simpul-simpul buat bantai, dia rebah, mengambil teduhan Kaabah, zilil Kaabah. Bila matahari datang, Kaabah tu ada teduh, maka dia ambil teduh Kaabah tu, dia berbaring. Masa Nabi duduk berbaring tu dengan penuh letih, itulah Khabbab kata, kami datang dan mengadu. Kami datang dan mengadu, tetapi aduan dia itu agak macam ni sikit. Ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Rasulullah, tidakkah engkau ini nak menolong kami? Tidakkah engkau ini nak berdoa kepada Allah untuk kami? Tidakkah begitu ya Rasulullah? Ini Khabbab mengadu. Khabbab mengadu dan sahabat-sahabat lain juga mengadu. Jadi masalah dia, kan kita baca satu ayat daripada Al-Quran yang Allah sebut tentang am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kamu rasa mudah masuk syurga? Adakah kamu rasa am hasibtum, adakah kamu dah kira apa yang kamu buat ini sudah melayakkan masuk ke syurga? Sedangkan Allah Ta'ala menyebut tentang orang-orang min qablikum, sebelum daripada kamu itu diuji sampai pada peringkat hatta zulzilu. Zulzilu bermakna seolah zalzalah, digoncang hati mereka itu, seolah-olah apa yang ada dalam hati itu nak temuak keluar, digoncang habis-habisan. Kesabaran macam nak hilang segala-gala. Zulzilu, digoncang sampai mereka menyebut mata nasrullah, mata nasrullah. Bukan tidak iman pada Allah, tapi badan ni tak tahan, badan ni tak boleh tahan menanggung azab. Maka keluarlah mata nasrullah, bila lagi Tuhan nak tolong kami, bila Tuhan nak tolong kami. Maka ini mungkin kondisi itu. Mereka datang mengadu, Nabi dengar aduan para sahabat ini. Maka beliau menjawab, Nabi jawab, sesungguhnya, bila Khabbab kata begitu, Nabi jawab, Nabi kata, sesungguhnya telah ada pada umat sebelum kamu seseorang yang ditangkap
lalu dibuatkan untuknya lubang galian di tanah, kemudian dilemparkan ke dalamnya, kemudian dihadirkanlah gergaji, lalu gergaji itu diletak di atas kepalanya dan dia dibelah menjadi dua bahagian dan disisir dengan sisir besi apa yang sebelum daging dan tulangnya. Ternyata hal tersebut tidak bisa menghalang-halanginya dari agamanya. Nabi menyebut kepada Khabbab dan kepada sahabat-sahabat yang lain yang mengadu, Nabi kata, qad kana man qablakum. Dia bertanya Nabi, bila lagi penginayaan ini akan habis, sampai bila kita nak tanggung? Berdoalah kepada Allah. Rasulullah ni ada mukjizat, ada doa yang makbul, ada doa yang mustajab. Berdoalah. Jadi Nabi cerita kepada sahabat, Nabi kata, qad kana man qablakum. Mari aku bercerita tentang orang yang berjuang seperti kamu, beriman seperti kamu, tapi mereka hidup zaman dulu. Yu'khadhu rajul, ada satu orang ditangkap dia, dibawa dia ke satu tempat, kemudian apa dibuat pada dia? Fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Diangkat orang ini, dimasukkan ke dalam tanah, dikambuh dia separuh badan. Summa yu'ta bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu ala nisfain. Kemudian orang ini ditanam dalam tanah, kemudian dibawa minsyar, gergaji, dan diletak gaji itu atas kepala dia, ditarik kiri kanan, gergaji itu membelah badan dia sampai terbelah menjadi dua, dan orang itu menanggung kesakitan dan dia mati. Wa yumshatu bi amshatil hadid, ada yang lain pula ditangkap, diikat kaki kanan, diikat tangan kiri dan kanan, demikian kaki, dibaringkan di atas tanah, kemudian diambil seperti mushtun, macam sikat tetapi daripada besi, kemudian disikat badan dia, disikat maduna lahmihi wa azmihi. Nabi kata masa disikat itu jatuhlah isi-isi dia dan terkenalah segala tulang-tulang dia. Ma yasudduhu zalika an dinih. Nabi kata mereka ini di antara contoh yang ditanggung oleh umat silam, tetapi Nabi kata kesemuanya mereka tanggung itu langsung tidak membawa hati mereka keluar dan berpaling daripada agama ini. Mereka terus di atas agama ini. Nabi kata kepada para sahabat dia tadi, Nabi kata, demi Allah, Allah pasti menyempurnakan agama ini sehingga seorang pengendara berjalan daripada Khana'a ke Hadraul Maut tidak merasa takut kecuali kepada Allah dari serigala atas kambing-kambingnya, akan tetapi kamu tergesa-gesa, tidak kesabaran. Hadis Bukhari dan hadis Imam Muslim. Dalam riwayat lain, ketika itu beliau berbantalkan burdah dan kami telah mengalami kekerasan-kekerasan dari orang-orang musyrikin. Ikhwatul iman, hadis yang kita baca ini ikhwatul iman, dia menceritakan kepada kita, Nawawi menghimpunkan hadis ini dalam bab sabak. Dihimpunkan dalam bab sabak. Ada satu benda kita belajar daripada hadis ini. Apa dia ikhwan? Daripada hadis ini kita belajar sesuatu yang orang macam saya ni bila tengok hadis macam ni, sesuatu yang sukar kita nak capai. Tapi kalau kita dapat mencapai itu, kita dapatlah makna daripada hadis ini, iaitu sabar membentuk kejayaan. Sabar adalah kejayaan. Sabar ada kena mengena dengan kemenangan. Sabar ada kena mengena dengan kepuasan. Sabar itu adalah sakinah, kebahagiaan. Subhanallah. Ini yang sangat tidak didapat dimengertikan.
Ini hanya orang yang Nabi sebut dalam hadis ini, contoh-contoh bagaimana kesabaran itu menyebabkan perjuangan mereka terpahat di dalam kitab-kitab suci yang Allah turunkan, iaitu mereka iringkan perjuangan mereka dengan kesabaran. Mereka padukan perjuangan mereka dengan kesabaran. Tetapi apa yang mereka kena ni, yang kita duk baca ni, hampir mustahil kita berbuat, hampir mustahil. Tapi tidak mustahil, tetapi bila kita baca hampir macam mustahil. Subhanallah ikhwatul iman, hadis yang kita baca pada malam ini tersangat mukjizat, tersangat membentuk jiwa-jiwa yang kehilangan makna perjuangan. Kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang kita rasa apa itu makna kemenangan, makna kebahagiaan bila kita dapat apa yang kita mahu. Kita rasa itu satu makna perjuangan. Betul, tidak dinafikan itu perjuangan. Tetapi kita boleh kata hampir para nabi, hampir sebahagian para nabi yang Nabi tengok dalam peristiwa Isra' Mi'raj dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, Nabi tengok dalam Isra' Mi'raj ada nabi seorang aja. Dia seorang dan umat dia seorang. Ada nabi dia seorang, tak ada umat. Dan ada nabi umat dia banyak. Tetapi mereka tetap diiktiraf di sisi Allah sebagai hamba-hamba dan kekasih Allah yang berjuang. Kenapa ikhwan? Kerana membawa risalah Allah Ta'ala ini tak boleh dipisah dengan sabar. Kalau orang tu tak sabar menanggung apa-apa yang Allah tentukan pada dia, dia tidak akan bertemu dengan nikmat dan kebahagiaan secara batin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini adalah hakikat ikhwan. Bukan kata untuk satu warkah yang nama dia kebenaran, untuk suatu kehidupan sahaja. Sabar mencipta kebahagiaan. Antum tengoklah orang bermaksiat, dia sabar dengan dia sabar daripada hari dia melangkah sampailah dia nak bertemu dengan maksiat dia nak buat. Dia sabar dan dia sabar. Akhirnya dia sampai pada maksiat. Dia merasai kepuasan itu. Kita golek kepala, kita kata ni maksiat. Tetapi dia menongkah maksiat itu dengan perjuangan dia, itu yang nama dia kesabaran. Sabarlah yang membuat dia tercapai maksiat dia. Subhanallah. Ini hadis kita baca, dia mengembalikan jiwa kita yang kosong ikhwan. Hadis yang kita baca ni ikhwan ada 1000 pelajaran. 1000 pelajaran. Nombor satu sekali kita masukkan hadis ini dengan tajuk Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, iaitu kesabaran. Ini kita nampak dalam hadis ini bagaimana orang dulu sabar. Sabar bawa agama, sabar bawa iman. Kerana Nuh sabar, risalah Nuh turun kepada Ibrahim. Ibrahim sabar, risalah Ibrahim turun sampai kepada Isa. Isa sabar, risalah Isa sampai kepada Muhammad. Tetapi yang mereka tempuh dalam kesabaran itu tersangat dahsyat. Khabab datang kepada Nabi dan sahabat-sahabat lain mengadu masalah mereka. Di sini ada pelajaran. Apa dia? Satu orang yang berjuang disakiti, tidak salah dia buat pengaduan. Dia boleh mengadu kesakitan dia, fitnah yang dia kena. Bahkan kita dah baca ada hadis pada minggu sudah tentang keletihan, kesakitan, semua yang dia tanggung, dia boleh mengadu. Dan itu semua ada ganjaran di sisi Allah ikhwatul iman, bukan kosong. Tidak ada yang kosong. Kesemuanya akan dibalas oleh Allah. Satu orang yang susah dengan perjuangan, dia boleh bercerita pada orang, dia boleh mengadu pada orang. Khabab datang mengadu pada Nabi. Bila Khabab mengadu pada Nabi, subhanallah, Nabi memberi satu pendidikan yang sangat hebat. Nabi mendidik para sahabat dengan kisah silam. Allahu Akbar. Di sini ada pelajaran yang kedua ikhwan. Apa dia? Benda yang boleh buat kita ni terhibur adalah sejarah dan sirah. Kalau kita rasa diuji, kita mesti kembali pada sirah, mesti kembali pada sejarah. Pasal itu Quran katakan kepada kita, ma nusabbitu bihi fuadak, ma nusabbitu bihi fuadak. Kami ceritakan cerita Nabi, cerita Rasul, semua cerita umat kepada kamu untuk buat hati kamu itu jadi kuat. Subhanallah.
untuk buat hati kamu jadi kuat. Subhanallah, subhanallah. Lepas itu Allah katakan tentang ibrah kisah para rasul itu. Allah katakan mempunyai pelajaran bagi orang yang ulul albab. Kalau kita ditimpa musibah, kita kena kembali kepada sirah. Dan ikhwan, rasanya sirah ni tak ada yang bercerita tentang sirah, melainkan agama lah bercerita tentang sirah. Sirah yang benar, yang tak ada tokok tambah, ialah qisasul anbiya, kisah para nabi. Itu Allah sendiri cerita susah mereka, menderita mereka, disakiti mereka. Subhanallah. Nabi cerita kepada Khabbab bin Arat, di atas kesakitan kamu sedang berjuang ini, kamu rasa sakit, orang dulu pernah berjuang lebih sakit daripada itu. Subhanallah. Menghiburkan hati sahabat. Dah tentulah ikhwan, kita tidak duduk di zaman sahabat. Kita tidak duduk di zaman sahabat. Kita duduk zaman sekarang ni. Sekarang ni pun orang tuduh bukan kita pun panas telinga dah. Panas telinga. Dia buat lebih kurang macam sahabat semalam cerita dengan saya. Sahabat tu buat majlis buat majlis kahwin. Panggil orang masjid, jemput. Jadi habaq ada kepada orang masjid, saya ni tahlil saya tak mau. Orang masjid pun tahu dia ni puak-puak Wahabi. Orang masjid tahu. Tapi orang masjid mai awal dah dia tengok orang masjid mai awal, nasi pun tak siap lagi. Dia kata lah kat orang masjid, dia kata tak apalah, saya minta baca doa sikit sudahlah. Doa saya. Orang masjid bagi tahlil paling panjang yang dia hafal. Jadi hang tak mau tahlil kan, padan muka hang, kami buat tahlil dalam rumah hang. Jadi tengah mereka buat tahlil, takkan dia nak hambat mereka keluar? Takkan dia nak hambat? Tapi kalau rumah saya hambat. Apa duk buat bid'ah di rumah kita? Orang panggil mentah kedarah sudahlah. Kalau rumah saya hambat. Saya nanti stop. Kalau saya pasang lagu Elicat, sampai kalah salam. Nak tahlil sangat. Tapi kawan kita ni orang baik. Kawan kita ni orang baik. Dia berjurus molek. Dia orang baik. Jadi dia sengap. Tapi bila dia sengap, hati dia tu jadi macam gunung berapi nak meletup. Itu bukan orang cemuh kita, orang bagi padan muka kita aja kita sakit hati. Antum bayang hadis yang kita baca ni, sahabat Nabi, mereka adalah angkatan pertama dapat Islam, beramal dengan Islam, mereka diuji. Uji ni sampai tak boleh tahan. Khabbab bin Arat, dalam hadis Imam Bukhari, apa dia kata? Kalau tidak kerana Nabi melarang kami meminta mati, nescaya aku minta kepada Allah mati kalau aku. Kerana badan dia dibakar dengan besi panas 7 kali. 7 kali dia letak besi panas, dia tak boleh tahan, sakit. Tetapi kerana Nabi tak bagi minta mati, dia tidak minta mati. Subhanallah. Nabi bila tengok sahabat mai dengan susah, Nabi letih. Masa tu Nabi letih. Allahu Akbar. Pengikut Ahlu Sunnah ni banyak dicerca. Tetapi pemimpin Ahlu Sunnah lebih letih menghadapi fitnah, tomahan daripada orang-orang yang tidak faham manhaj Ahlu Sunnah. Dahsyat. Nabi sangat letih sampai mereka ambil kain serban, balut-balut buat bantai. Ambil lindungan Kaabah tu punya teduh, tidak sah, letih. Ketika itu Nabi bagi nasihat. Nabi kata, ada orang dulu wahai Khabbab, kerana iman, kerana Islam, kerana mengikut Nabi-Nabi dahulu, mereka diuji oleh Allah Ta'ala. Khabbab. Dengan ujian apa Khabbab? Ditanam mereka hidup-hidup dan digergaji. Dan bila gergaji itu nak masuk dalam badan, mereka menanggung setiap inci kesakitan. Subhanallah. Pasal itu Allah Ta'ala firmankan di dalam ayat dia, wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Ada orang menjual diri dia, membeli redha Allah Ta'ala. Subhanallah. Ada orang menjual diri dia, membeli redha Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dia jual redha, dia jual diri dia. Dia bagi diri dia disakiti
Dia nak lawan pun dia tak mampu lawan. Umat dahulu bukan kata mereka ini penakut ke tak reti lawan. Mereka mampu lawan tetapi tak boleh nak lawan. Penentangan yang banyak dan kuat ditangkap, digergaji, dan mereka rasa setiap itu. Allahu Akbar. Allah menyatakan, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dia jual diri dia untuk membeli redha daripada Allah. Nabi sampaikan kisah ini kepada Khabab. Wahai Khabab, ada juga lagi satu cerita lain, wahai Khabab, iaitu dia ambil sikat daripada besi, disikat tengah belakang dia, disikat sampai apa dia daripada badan dia ini maduna lahmihi wa azmihi, laham dia dan izam dia, tulang-tulang dia semua terkeluar dan dia mati. Allahu Akbar. Yang Nabi nak sampaikan kepada Khabab apa dia, ikhwan, maduna ma yasudduhu zalika an dinihi. Mereka tidak berganjak. Sekali hidayah jatuh, hidayah melekat dalam hati, tak dapat dibuang dah hidayah itu. Mereka tidak berganjak, mereka sabar, mereka istiqamah, mereka berdoa dan mengharap Allah Ta'ala, mengharap Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ikhwatul iman, kita bila baca hadis-hadis macam ni, ikhwan, kita tahulah di mana kita tahu, kita mula tahu. Tetapi hadis ini ada satu beritanya sangat gembira, ikhwan. Apa dia? Pada kalimah wallahi, Nabi bersumpah, demi Allah, Nabi kata, demi Allah. Apa yang demi Allah itu? La yutimmannallahu hadzal amr. Seluruh penderitaan ini akan diselesaikan oleh Allah. Allahu Akbar. Ini satu sumpah yang besar, ikhwan. Apa dia? Orang-orang yang menanggung kesakitan kerana Islam, diinaya kerana iman, kesemuanya ini, kata Nabi, akan dihentikan oleh Allah. Demi Allah dan demi Allah. Yang kita tanggung untuk Allah Ta'ala ni, orang sakiti kita, orang buat kita kerana Allah, bukan kerana peribadi, bukan kerana kita pergi cari masalah dan kita orang yang berpenyakit. Tidak. Mungkin ada orang dia tak ada nak buat kerja apa, aku pergi berkelih yang kawan tu dah senang. Itu bukan kerana Allah. Ini memang orang membawa ajaran Alkitab dan Sunnah kerana Allah, dan dia disakiti. Ada berita menggembirakan daripada Nabi. Wallahi, demi Allah, Nabi kata, semua penginayaan ini akan dihentikan oleh Allah. Allahu Akbar. Janji Allah di atas lidah Rasulnya itu sangat benar. Penginayaan, tomahan demi tomahan diberi kepada orang-orang yang beriman. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Orang-orang yang menyatakan Tuhan mereka Allah dan mereka istiqamah, dan mereka mula disakiti. Alladzina ukhriju min diyarihim. Mereka disakiti dan dihalau keluar daripada rumah-rumah kediaman mereka. Kenapa? Kerana mereka menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Bukan ada pasal apa pun. Musuh Islam, terutama dalam hadis ni kita baca, orang kafir. Orang kafir memusuhkan Islam. Dia musuh Islam kerana dia kafir kita Islam. Macam duk jadi di Palestin hari ini. Bukan kata musuh orang Palestin jahat. Memang Israel itu nak bunuh kita kerana dia Israel, kita Muslim. Kerana dia Israel, kita Muslim. Bukan pasal politik, bukan pasal tanah, bukan pasal apa. Pasal dia Israel, kita Muslim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dimusuhi. Berat, ikhwan. Mereka tanggung begitu berat. Serpihan peluru dan bom masuk ke leher-leher anak-anak kecil dan memerontak kesakitan di mustashfa, di hospital-hospital yang ada. Tidak ada ubat. Doktor nak bagi ubat pun doktor tak tahu. Doktor keluarlah besi-besi yang ada tu, tapi nak rawat begitu sikit ubat-ubatan. Ada beritanya menggembirakan. Berita menggembirakan. Apa dia? Wallahi, demi Allah, kata Nabi, la yutimmannallahu hadzal amr. Allah akan sempurnakan urusan ini. Penderitaan mukmin akan dibela dan diangkat oleh Allah. Penginayaan orang-orang kafir akan sampai masa dibalas dan ditutup oleh Allah Ta'ala. Bila, ikhwatul iman? Masa dia akan sampai. Sahabat kata, mata nasrullah? Bila lagi? Bila lagi? Allah jawab, bantuan Allah sudah hampir. Bantuan Allah sudah hampir. Di sisi Allah sudah hampir. Tapi pada pertimbangan kita masih jauh. Maka kita kena pakai di sisi Allah.
Karena yang nak bagi bantuan itu adalah Allah. Subhanallah. Dan antum tengok, subhanallah, subhanallah, antum tengok ikhwatul iman, orang-orang yang mereka itu diuji oleh Allah Ta'ala, mereka diuji dengan satu ujian yang sangat keras. Mereka diuji dengan satu ujian yang sangat keras. Sangat keras ujian yang menimpa mereka. Hari ini mereka di mana, ikhwan? Hari ini mereka di mana? Hari ini kita baca sejarah, ada orang yang bernama Umayyah bin Khalaf, iaitu tuan kepada Bilal bin Rabah. Umayyah bin Khalaf tendang Bilal, sepak Bilal, pukul Bilal, buat lebih kurang pada Bilal. Bantuan Allah telah sampai. Bilal pun dah mati, Umayyah bin Khalaf pun dah mati. Hari ini kita bertanya, di mana Bilal, di mana Umayyah bin Khalaf? Bantuan Allah. Hari ini tahun, kalau hijrah 1400. Hari ini, nak sampai hari ini, kita celek-celek pada malam ini, 1400 yang silam, ada insan bernama Bilal dipijak di bumi Mekah. Hari ini, mana insan yang menangis, mengadu kepada Allah itu? Mana suara Bilal itu? Ahad, 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 Allahu Akbar. 1400 silam, 1400 silam, kita pun tak ada lagi. Sejarah terpahat di bumi Mekah. Alam menjadi saksi, udara menjadi saksi, lentera matahari menjadi saksi. Ada suara yang berteriak meminta simpati insan. Kerana dia beriman, dia dipukul, dia dipalu, dia diseksa, dia dibuat macam-macam. Air mata dia turun, darah dia turun, isi dia terkopak. Dia memohon kepada Allah Ta'ala 1400 silam. Dan ketika itu ada suara Umayyah bin Khalaf gelak terbahak-bahak. Gelak terbahak-bahak. Kata kepada Bilal, makan pencarian kamu. Mana Tuhan yang nak tolong kamu? Ikutlah lagi ajaran Muhammad. Hari ini 1400 tahun telah berlalu. 1400 tahun telah berlalu. Kita bertanya satu soalan. Di mana suara yang gelak di atas kesakitan Bilal sekarang ini? Di mana suara itu? Suara yang kata kepada Bilal, mana Tuhan kamu? Minta tolonglah pada Tuhan kamu. Di mana suara yang gelak? Hari ini janji Allah benar. Wallahi, wallahi, demi Allah kata Nabi, la yutimannallahu hadzal amr. Allah akan sempurnakan urusan ini. Hari ini suara tangisan Bilal sudah tidak ada. Hari ini suara gelak berbahak-bahak orang yang menginaya Bilal juga sudah tiada. Yang ada sekarang apa dia? Suara yang gelak di atas tangisan mukmin sedang merintih dan menderita dibakar di dalam kubur mereka. Allah telah menyempurnakan urusan ini, ikhwatul iman, demi Allah. Karena hidup di sisi Allah ini kalam hil basar, seperti tutup mata dan buka, terciptalah kehidupan. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Allah akan sempurnakan janji Allah. Kita baca dalam hadis Imam Muslim dalam bab jenazah, apa Nabi sebut, ikhwatul iman? Nabi kata apabila satu orang itu mati, dia dikatakan rehat. Bila satu orang mati, dikatakan ada benda yang mendapat kerehatan. Maka sahabat tidak faham, siapa dia yang rehat, siapa dia yang mendapat kerehatan. Nabi kata kalau yang mati itu mukmin, dia rehat daripada kepenatan, daripada kesusahan hidup dia di dunia. Dia rehat. Dia rehat. Dia mustarah, dia rehat. Tetapi ada yang mendapat kerehatan. Siapa dia? Apabila yang mati itu wa ammal fajir, yang mati itu si penderhaka, si mujrim, penjenayah, maka rehatlah segala tumbuh-tumbuhan, rehatlah segala manusia dan binatang daripada kejahatan dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini janji Allah, ikhwan, janji Allah. Allah boleh tolong hamba dia dengan 1000 macam pertolongan. Subhanallah, subhanallah dan subhanallah. Allah mampu tolong, ikhwan. Cuma kita tak sedar macam mana Allah tolong. Kita tak sedar macam mana Allah Ta'ala tolong, ikhwan. Tetapi Allah menolong hamba-hamba dia. Sangat halus pertolongan Allah. Innallaha latifun khabir. Innallaha latifun khabir. Allah itu maha mengetahui dan sangat halus, sangat santun ketika Allah berurusan dengan hamba-hamba dia. Allahu Akbar. Dalam peristiwa hijrah ni, ikhwan, yang Quran cerita dengan kita dalam surah Taubah, yang Quran cerita dengan kita, iaitu
perkataan Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi kata kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, Allah sama dengan kita. Subhanallah, subhanallah. Jangan kamu sedih, Allah bersama dengan kita. Kalam Nabi telah menghiburkan hati Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Jangan kamu sedih, Allah bersama dengan kita. Allahu Akbar. Abu Bakar bukan dapat Panadol, bukan dapat painkiller dan postan, tetapi hanya innallaha ma'ana, innallaha ma'ana. Jangan sedih, kau iman pada Allah, kau jangan sedih. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan rasa hina, jangan rasa sedih, jangan rasa sengkek. Kamu adalah orang yang mulia kalau kamu mukmin pada Allah. Kamu mulia kalau kamu mukmin pada Allah. Nabi kata Abu Bakar, idh qala li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana. Ketika dia berkata pada sahabat dia, jangan kamu sedih, jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Allahu Akbar. Yang mengangkat penderitaan ini kerana kita sabar dan kita merasakan Allah bersama dengan kita. Ikhwan, banyak ayat Quran Allah menyatakan innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin. Bersamanya Allah dengan orang yang sabar, bersamanya Allah dengan orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, subhanallah. Ikhwan, kita pernah baca hadis Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita apa yang Nabi sebut. Dan ini salah satu bantuan daripada Allah. Apa dia? Nabi katakan, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tak suka bertemu dengan dia. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha, dia dengar, dia kata dekat Nabi, dia kata, akarahiyatul maut, adakah makna Rasulullah siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia? Siapa tak suka bertemu dengan Allah, Allah tak suka bertemu dengan dia? Adakah makna Rasulullah akarahiyatul maut? Adakah kalau kita tak suka mati bermakna Tuhan tak suka dengan kita? Fakulluna nakrahul maut. Kalau macam tu kami semua tak suka mati awal. Adakah Tuhan tak suka dengan kami? Aisyah bertanya. Ini cara Aisyah belajar dengan Nabi. Dia dengar, dia tak faham, dia tanya. Dia dengar, dia tak faham, dia soal. Nabi kata pada Aisyah, laisa kadzalik. Bukan begitu Aisyah. Bukan makna kamu tak suka mati, minta umur panjang, itu bermakna kamu tak suka mati dan Tuhan tak suka kamu. Tidak, tidak, tidak. Tetapi kau dengar baik-baik wahai Aisyah. Ikhwan, ini salah satu bantuan Allah kepada mukmin. Ini salah satu bantuan Allah kepada mukmin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah satu, apabila Nabi diutuskan, salah satu benda yang membuat orang Mekah tak boleh terima Nabi, apabila Nabi kata lepas daripada hidup ada kematian, lepas daripada kematian ada penghidupan. Yang ni orang Mekah tak boleh terima. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'izam wa hiya ramim. Mereka dengar ada mati, mereka dengar ada mati, mereka terus pergi ke tanah kubur, dia korek, dia ambil tulang belulang. Ini yang korek ni betul-betul gangster dengan mafia betul. Kubur dia pergi korek, tak ada takut kat siapa pun. Dia pergi korek, dia ambil tulang-tulang, dia letak depan Nabi. Quran kata wa daraba lana wa nasiya khalqah. Dia bawa contoh pada kami, dia lupa asal kejadian dia. Qala man yuhyil 'izam. Dia tanya siapakah boleh mencentum balik tulang belulang yang telah rosak ini? Allah kata kepada mereka, jawab, ia akan menghidupkan Allah yang telah menciptakan kamu pada pertama kali dulu. Dulu kamu Allah cipta pun tak ada tulang, start daripada setitik ayam, jadi darah, lepas tu jadi daging, lepas tu Allah uli jadi janin, Allah pemasukkan tulang. Lepas Allah pemasukkan tulang, Allah uli tiap tulang duduk pada tempat-tempat dia. Allah masukkan roh. Cukup hari dan cukup bulan kamu dikeluarkan ke bumi. Kamu start dengan tak ada tulang. Kemudian kamu tanya, mampukah aku menghidupkan kamu? Wa nasiya khalqah. Memang lupa daratan kamu ini. Memang lupa daratan kamu ini. Wa nasiya khalqah. Subhanallah. Subhanallah.
Orang Mekah tak boleh terima ada kehidupan lepas daripada kematian. Mereka tak boleh terima. Mereka terkejut. Ada hisab, ada mahsyar, tetapi mukmin dengar dengan penuh keseronokan dan menangis. Kenapa? Hari akhirat membela nasib mukmin. Allah dengan keadilannya akan membela nasib hamba-hambanya yang mukmin. Kata Nabi pada Aisyah, bukan makna begitu Aisyah, tapi kamu dengar baik-baik Aisyah, walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ah. Mukmin yang hidup dengan jalan mukmin ini diuji, didera, disakiti. Allahu akbar. Diuji, didera, disakiti kerana dia nak ikut Allah, dia nak beriman pada Allah. Dia kena dan dia kena dan dia kena. Ketika sampai hari dia nak meninggalkan dunia yang terlalu sementara ini, busyira, ketika itu Allah gembirakan dia. Dia nampak rahmatillah, rahmat Allah Ta'ala, wa ridwanihi, keredaan Allah Ta'ala, wa jannatihi, dan syurga Allah Ta'ala. Pada masa dia nak mati itu, ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa'ah. Dia pun suka nak bertemu Allah, Allah pun suka nak ambil nyawa dia balik dan nak memberi ganjaran pada dia. Subhanallah. Demi Allah, ini urusan Allah. Allah akan pertontonkan kepada mata mukmin secara hakiki pada masa dia nak mati itu balasan-balasan di atas penderitaan dia di dunia. Allahu akbar. Tetapi Nabi kata, Aisyah, wa ammal kafir, adapun orang itu kalau seorang yang kafir, busyira bi'azabillah wa sakhatihi, Allah Ta'ala gembirakan dia. Allah Ta'ala gembirakan dia dengan azab Allah, dengan benci dan kutuk laknat daripada Allah. Masa roh dia nak tercabut itu, ketika itu dia tak mau balik bertemu Allah. Maka Allah pun tidak suka nak ambil orang macam ni, kerana Allah nak bubuh di tempat yang sangat azab. Subhanallah ikhwan. Hadis ini menjawab semua penderitaan yang kita tanggung. Wallahi, demi Allah, Nabi kata, semua ini akan berakhir. Semua penderitaan Muslim akan berakhir. Siapa yang akan merasai ini ikhwan? Orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Dia sabar untuk Allah. Lain dengan orang yang sabar bukan untuk Allah. Bila dah sampai di Mekah, dah sampai dah di Madinah, apa Nabi kata? Faman kanat hijratuhu ilallah fa hijratuhu ilallah. Siapa yang berhijrah untuk Allah, sama-sama randuk panas tengah jalan, sama-sama dihambat oleh musuh, tetapi bila pijak bumi Madinah, mereka tidak sama. Mereka tidak sama. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasul, dialah berhijrah untuk Allah dan Rasul. Nikmat sampai di Madinah ni lain dengan kawan yang hijrah itu kerana imra'atan yunkihuha, satu wanita yang tunggu dia nak kahwin. Maka bila dia sampai, dia dapat kahwin, kemudian akan hilanglah nikmat itu. Dia tak akan rasa pembangunan Masjid Nabawi itu, dia tak akan rasa. Sebab dia ini seorang yang nak mendirikan rumah tangga dengan orang yang nak melihat Islam naik di Madinah. Oh, sangat tidak sama, sangat tidak sama. Walaupun mereka seiring dan sejalan di tengah padang pasir, tetapi jiwa mereka tidak sama ikhwan. Semua orang berbuat untuk Islam, tapi hati dia tahu dia buat untuk Islam ke tidak. Jiwa dia tak akan senang bila Islam naik kalau dia pakai nama Islam tapi dia berbuat bukan untuk Islam. Jiwa dia tak aman. Jiwa dia tak aman. Orang putih kata apa? Troublemaker. Dia akan jadi troublemaker. Punca masalah. Dia tak tenang. Orang dah semua nampak Islam elok lah, dekat dia tak senang. Dia koroneh kat tu, dia selongkak kat ni, dia selongkak kat tu, dia nak bagi nampak kalang kabut. Jiwa dia tak tenang. Subhanallah ikhwatul iman. Nabi kata kepada kita, demi Allah, Allah akan membuktikan selamatnya hidayah Allah. Allah akan buktikan selamatnya berjuang. Iaitu Nabi kata, kamu akan tengok satu orang yang rakib, satu orang yang berkenderaan daripada Sana'a ke Hadramaut. Juga Nabi kata seekor kambing akan berjalan di kawasan-kawasan penuh serigala dalam keadaan tidak akan takut. Jiwa mereka terancam. Tetapi Nabi kata, walakinnakum tasta'jilun. Masalah dia, kamu ini semua orang yang kalang kabut dan gopoh. Kenapa kita tak nampak Allah tolong kita? Nabi beritahu adalah hadis ini kita kalang kabut ikhwan. Kita memang kalang kabut.
Tambah orang Penang, kalang kabut campur raplah jingga. Allahu Akbar. Memang kita jadi raplah, kita tak nampak. Nabi kata Allah tolong kamu. Allah tolong dan kamu akan melihat pertolongan Allah. Walakinnakum tasta'jilun. Walakinnakum tasta'jilun. Kamu kalang kabut, Nabi kata. Kamu kalang kabut. Khuliqal insana halu'a. Dicipta manusia ni dalam keadaan keluh kesah dan kalang kabut. Kenapa wa khuliqal insanu dha'ifa? Manusia dicipta di atas asas yang sangat lemah. Karena itu manusia perlu bergantung kepada Allah, ikhwatul iman. Subhanallah, subhanallah, ikhwatul iman. Cuba kita tengok hadis yang lagi satu, ikhwan. Subhanallah. Wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala لما كان يوم الحنين أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالعرف ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, pada waktu peperangan Hunain, lepas daripada buka kota Mekah, ada perang yang bernama perang Hunain. Lepas daripada peperangan Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan orang-orang tertentu dalam pembahagian harta. Ada riwayat menyebut lepas daripada perang Hunain, Nabi singgah kepada Ja'ranah. Nabi balik, Nabi singgah ke kawasan Ja'ranah. Nabi rehat di situ. Segala kambing, unta, macam-macam lah ghanimah ditinggal, Nabi bahagikan di situ. Di situ ada golongan yang baru masuk Islam. Nabi bagi harta rampasan di situ. Di antaranya beliau memberi Al-Aqra' bin Habis sebanyak 100 ekor unta. Ghanimah begitu banyak. Nabi kata kepada Aqra' bin Habis, kamu ambil 100 ekor unta. Antum bayang 100 ekor unta. Kalaulah unta harga 3,000 kali 100, tak jadi orang kaya baru. Jadi yang tak dapat 100 ekor unta duk tengok dengan mata. Ini bukan 100 ekor unta, kerajaan baru bagi seorang 500. Terlupa sembahyang subuh, duk kira selai takut syot, subuh tak sembahyang. Ini 100 ekor unta bagi pada Aqra' bin Habis, dan sebanyak 100 ekor unta diberi kepada Uyainah bin Hisn. Lagi seorang pula Uyainah, Nabi bagi kepada dia berapa? Kepada Uyainah bin Hisnin, Nabi bagi juga 100 ekor unta. Maknanya hari itu dapat banyak ghanimah ni, banyak. Dan beliau memberi beberapa orang daripada pembesar Arab, dan beliau mengutamakan mereka pada hari itu dalam pembahagian harta. Nabi bagi pada golongan ini. Pembesar Arab pun dapat, tetapi kepada geng-geng baru masuk Islam ni Nabi bagi banyak. Ini satu daripada pelajaran kita dapat. Orang-orang yang baru masuk Islam, mereka dilembutkan hati mereka dengan pembelaan. Dilembutkan hati mereka. Abdurrahman bin Auf pernah masuk ke rumah Rasulullah. Memberi sesuatu yang berharga pada satu orang. Di situ ada Abdurrahman bin Auf. Tiba-tiba Nabi tak bagi kat dia. Abdurrahman bin Auf keluar daripada rumah dengan lenangan air mata. Dia bukan sedih Nabi tak bagi dekat dia,
Tapi dia bertanya pada diri dia, apakah yang telah aku buat sampai Nabi tak mau tengok aku ni? Dengan ayat mata dia keluar daripada rumah dia, Abdurrahman bin Auf. Tiba-tiba jumpa Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab tanya pada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, kenapa menangis ni? Abdurrahman menceritakan, kata Umar Al-Khattab, aku bertemu dengan Rasulullah. Aku bertemu dengan Rasulullah. Bila Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau buat begitu pada Abdurrahman bin Auf? Apakah kata Nabi kepada Umar, wahai Umar, Allah telah memberi kepada Abdurrahman bin Auf lebih daripada harta, iaitu iman yang sangat diterima di sisi Allah. Subhanallah. Abdurrahman bin Auf ni iman dia diakui oleh Rasulullah. Subhanallah. Subhanallah. Abdurrahman bin Auf menangis pada hari dia buka puasa. Nanti kita akan jumpa hadis ni. Dia mengenangkan Mus'ab bin Amir, Mus'ab bin Umair yang mati di Jabal Uhud, tidak ada kain nak buat penutup jenazah. Ditutup muka nampak kaki, ditutup kaki nampak muka. Huwa afdalu minni, Mus'ab lebih daripada aku, dia telah mati dan dia ahli syurga. Terkenang daripada saudara dia. Apa kata Umar kepada Abdurrahman bin Auf? Sesungguhnya Abdurrahman bin Auf ini memiliki satu benda yang tidak kita miliki. Apa dia? Sepanjang kehidupan dia, dia banyak mendapat ilham daripada sisi Allah. Dia banyak mendapat ilham daripada sisi Allah. Pandangan dia sangat tajam. Pandangan dia sangat membetulkan keadaan ummah. Umar Al-Khattab sangat menjaga Abdurrahman bin Auf. Setelah Nabi kata pada Umar, Allah bagi pada dia apa yang lebih baik daripada harta yang aku bagi pada orang lain. Sekadar aku melembutkan hati mereka, tetapi Abdurrahman bin Auf, Allah telah bagi apa yang lebih baik daripada itu, iman yang diterima di sisi Allah. Ini pula kita jumpa hadis Nabi membahagikan sebahagian kepada Al-Aqra' bin Habis. Dia ni baru masuk Islam. Diberilah bahagian yang lebih sikit pada mereka. Diberi supaya mereka tak terpukau. Di luar sana banyak orang-orang musyrikin, tak terpukau, tak nampak Islam ni jahat. Nabi bagi lebih. Tetapi apa jadi bila Nabi bagi lebih? Seorang berkata, demi Allah, pembahagian ini tidak adil. Subhanallah. Geng ni dah ada dah zaman Nabi hidup. Geng yang duk protes Nabi ni dah ada dah zaman Nabi hidup. Depan-depan beradab, dia tembak. Dia tembak terus dekat Nabi. Dia kata ini tidak adil. Apa lagi dia kata? Demi Allah, pembahagian ini tidaklah adil dan tidak dimaksudkan mencari di dalamnya wajah Allah. Dia kata Nabi bagi ni bukan kerana Allah. Subhanallah. Gamak dia tuduh Rasulullah macam tu. Gamak dia tuduh Rasulullah buat tidak kerana Allah. Pasal apa? Pasal dia tak dapat. Allahu Akbar. Antum tengoklah manusia ni, Pak Amit. Dia kalau tak dapat, macam-macam dia buat. Dia selongkak kau tu, dia selongkak kau ni. Bila kita tengok rupanya dia tak dapat projek tu, hak tu dia mengamuk. Tapi hari dia dapat, walaupun tak adil, dia sengap. Ini sifat manusia. Di mana? Di negara pasir berdengung. Tempat kita tidak ada. Tempat kita tidak ada. Dituduh Rasulullah bagi tidak adil. Ini juga ada hukum di kalangan para ulama, ikhwan. Seseorang menganggap Allah dan Rasul tidak adil, dia boleh keluar daripada agama ini. Dia boleh keluar. Tetapi kalau dia seorang yang jahil, kita tidak hukum dia keluar. Kita cuma kata dia menanggung dosanya sangat besar, dan kita mesti membetulkan dia. Kita kata, sahabat, jangan cakap begitu. Anda telah tersilap cakap. Ini kalimah kufur. Ini kalimah kufur. Kalimah yang keluar daripada mulut sahabat ini kalimah besar fitnah daripada iman. Apa iman-iman? Allah dan Rasul tak pernah adil. Adakah bagi dekat lelaki-lelaki 2 panggu harta pusaka, kat perempuan 1 panggu? Kahwin pula bagi sampai 4. Bagilah sampai 6. Dia tak puas hati. Dia tak puas hati. Dia minta kahwin sampai 6. Dia duduk menikah seorang tu juga. Dia minta sampai 6. Dia tak puas hati. Kita kata sahabat, kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimah yang keluar daripada mulut orang-orang seperti ini, kalimah yang besar kufur dia. Dia dengar-dengar, dia kata, astagfirullah, saya tak tahu. Maka dia tidak keluar daripada Islam kerana dia bodoh. Tapi kalau dia kata, keluar pun keluar, hari ni keluar, besok masuk, dia boleh keluar daripada Islam.
Tidak boleh menuduh Allah dan Rasul itu zalim. Maka perawi hadis ini Abdullah bin Mas'ud dengar dia dengar hamba Allah ni kata demikian. Demi Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, benar-benar akan aku laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hang cakap ni aku nak abang kat Nabi. Hang cakap ni aku nak abang kat Nabi. Ini juga ada dalil, ikhwan. Dalil apa? Kita boleh menyampaikan satu khabar yang orang cakap kepada satu orang tu. Ini tak dipanggil namimah sekiranya keadaan itu mengancam. Kan apa itu dikatakan apa, namimah mengadu domba, memindahkan cakap si fulan pada si fulan. Tapi dalam kisah kebenaran orang merancang nak buat jahat pada dia. Orang merancang nak buat jahat pada dia. Kita terdengar, kita pergi habaq, kita kata sahabat, hang jangan pergi makan kenuri. Dia dah habaq lah dalam dalca tu, dia nak bawa racun tikus semangkuk khas kat hang. Hang jangan makan dalca tu, nanti hang mampus. Kita boleh pergi habaq pasal ini rancangan yang jahat. Ini tidak dipanggil mengancam. Ini tidak dipanggil mengancam. Abdullah bin Mas'ud habaq. Hang tuduh Nabi khianat, aku nak habaq kat Nabi. Ini bukan mengancam. Ini bukan mengadu domba. Bahkan ini hak, perlu disampaikan khabar itu. Abdullah bin Mas'ud sampaikan. Maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku cerita pada beliau apa yang dikatakan oleh orang itu. Maka wajah Nabi berubah hingga bagaikan warna merah. Allahu akbar. Rasulullah ni antum tengok, peristiwa ini berlaku setelah ditakluknya kota Mekah dan perang Hunain. Bermakna peristiwa ini berlaku di Madinah. Lama dah Nabi duduk di Madinah, baru Nabi buat pembukaan kota Mekah. Artinya yang bercakap ni bukan di peringkat darurat orang Mekah. Yang bercakap ni ketika Islam dah tersebar elok dah di Madinah. Masih ada buah tu. Masih ada buah tu lagi. Tuduh Nabi tak betul lagi. Sedih. Berubah muka Nabi. Berubah muka Nabi. Ini satu pelajaran yang besar, ikhwatul iman. Sesiapa yang buat menyakiti Allah dan Rasul, Allah tidak akan terima iman dan amal dia. Allah tak akan terima. Marilah kita dengar kalam yang sangat berharga sebagai jawapan Nabi kepada khabar yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Nabi jawab. Macam mana Nabi jawab, ikhwan? Subhanallah, subhanallah. Sangat besar jawapan Nabi. Apa Nabi kata? Maka berubah hingga bagaikan merah. Kemudian Nabi bersabda, Semoga Allah merahmati Musa, dia disakiti lebih daripada ini lalu sabar. Semoga Allah merahmati Musa, dia disakiti lebih daripada ini, dia sabar. Semoga Allah merahmati Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Rasanya macam ada tertinggal terjemahan ni. Maka aku katakan, tidak diragu lagi, aku tidak akan melaporkan kepada beliau satu ucapan setelah peristiwa ini. Ada kalimah yang tertinggal. Kalimah apa tertinggal? Yang Arab tu kata, fa'ataituhu fa'akhbartuhu bima qal. Abdullah bin Mas'ud kata, aku pergi pada Nabi, aku sampaikan pada Nabi apa yang orang tu kata. Nabi tidak adil, Nabi tidak mencari wajah Allah. Fataghayyara wajhuhu, muka Nabi pun berubah, hatta kana kasirfi. Berubah muka Nabi ni. Nabi ni putih, dia nak main kan, orang merah-merah tu dia nak main. Kalau gelap lagu ni tak main lah, merah dia belur terus. Nabi tu putih. Maka summa qal, Nabi kata, sebelum Nabi kata mudah-mudahan Allah merahmati Musa, ada kalimah dia tertinggal di sini, iaitu Nabi kata faman ya'dilu iza lam ya'dilillahu wa rasuluhu. Ini dia tertinggal dalam beri terjemahan. Apa maksud dia? Nabi kata, siapakah yang lebih adil kalau Allah dan Rasul dituduh tidak adil? Kalau Allah dan Rasul dituduh tidak adil, siapa orang yang adil? Allahu akbar. Ini pelajaran, ikhwan. Ini pelajaran. Ini pelajaran yang sangat besar. Kita kata ini sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi orang tak ikut, sunnah siapa kita nak ikut?
Kita kata jangan buat, Nabi tak buat. Jangan buat pasal Nabi tak buat. Bahasa dia, jangan buat pasal Nabi tak buat. Inilah sunnah. Tarkiyah, tinggal kerana Nabi tinggal. Fi'liyah, buat kerana Nabi buat. Memanglah Nabi tak buat. Apa salahnya? Nya tu 6 harakat. Nya. Siapa lebih adil kalau Allah dan Rasul dianggap tidak adil? Siapa akan mencukupkan kita kalau Allah dan Rasul kita ikut, kita rasa tak cukup lagi? Siapa? Subhanallah. Ini sangat pelajaran yang hebat. Kalau hadis ni panjang, antum tak boleh ingat pun tak apa, tapi pada kalimah ni kena ingat, iaitu faman ya'dilu iza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Kalaulah, siapakah lebih adil kalau Allah dan Rasul dikatakan tak adil? Aku bagi kepada Aqra' bin Habis ni 100 ekor unta. Aku bagi kepada Uyainah bin Hisni ni 100 ekor unta. Aku bagi kerana Allah suruh bagi. Aku ini Rasulullah, bertindak semua daripada Allah. Kan turun ayat, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang harta rampasan. Qulillah, katakanlah, al-anfal, harta rampasan itu milik Allah dan Rasul. Harta rampasan itu milik Allah dan Rasul. Allah bagi. Allah kata Muhammad bagi, Nabi bagi. Tiba-tiba aku bagi, yang kata aku tak adil. Siapa lebih adil? Aku menerima wahyu. Kalau dia mengaku betul Nabi tak buat, hang mengaku betul Nabi tak buat, pasal apa hang buat? Nabi dapat wahyu supaya tak buat. Siapa bagi wahyu kat hang kena buat? Tak, orang tua-tua apa mengaji juga, habis Nabi tak mengaji. Ini satu ucapannya sangat tidak mengadilkan. Tak boleh ikhwan. Tak boleh, tak boleh. Kena adil, kena adil. Kena adil dengan Allah dan Rasul. Kena terima semua hukum hakam Allah dan Rasul. Apa dia? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa tak berhukum dengan hukum hakam Allah, dia kafir, dia fasik, dia zalim. Tapi mesti diberi suatu penglihatan yang benar. Wa man lam yahkum, siapa yang tidak berhukum bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan ikhwan? Quran dan sunnah. Quran dan sunnah. Apa kata Nabi? Diberi kepada aku Alkitab wa mithlu ma'ahu, dan seumpamanya bersamanya, yakni as-sunnah. Quran dan sunnah adalah hukum hakam Allah. Kalau kita tak boleh ikut Quran dengan sunnah, hukum hakam siapa kita nak ikut? Hukum hakam jahiliyah? Hukum hakam taghut? Subhanallah. Subhanallah. Tak boleh ikhwatul iman. Kita baca hadis ini, dia membuka, dia mencerahkan hati kita. Kena kembali mengadilkan Allah. Apa dia adil? Letak sesuatu kena pada tempat dia. Tempat orang mati tak buat tahlil, kita tolong. Begitulah kita jalan. Itulah adil. Kita pergi panah rumah dia. Kalau pirana dalam mulut tahu, dia golek kepala, lagi pirana pun tak ada darat. Siapa abang kat saya 2 minggu sudah? Ada sahabat main bisik ke saya. Dia kata, Ustaz, lah ni ada kita tanam pokok durian makan 5 tahun. Tanam orang mati, makan lalau tu juga. Maka pasal tu orang tak tanam pokok durian, orang tanam orang mati kerak-kerak. Ni kalau mereka dengar, mampu Ada pergi kata ambil tahu kat orang tu. Taklah. Tapi ikhwatul iman, itulah nama dia. Siapa lebih adil kalau Allah dan Rasul? Dia letak ada hukum hakam. Dia letak ada semayang masuk waktu zuhur, asar waktu asar. Kita tak boleh pindah. Bila kita musafir, Allah yang mengizinkan kita pindah. Boleh 2 rakaat waktu zuhur, tarik asar masuk dalam waktu zuhur. Allah bubuh nama dengan jamak takdim. Bawa pergi waktu asar, Allah nama dengan jamak takhir. Allah yang buh nama adil, kita terima hukum hakam. Semayang ketika mukim dengan semayang ketika safar tak sama. Kenapa kita tak bantah? Apa ni? Semayang duduk di kampung semayang lagu lain. Start kereta pergi Kuala Lumpur, tengah jalan semayang lagu lain. Mana adil? Kenapa kita tak bantah? Duduk di kampung 4 kena buat 4. Dah 4 pula kena buat dalam waktu dia. Ketika kita safar, yang 4 jadi 2. Lepas tu pula 2 waktu himpun jamak duduk satu tempat. Kenapa kita tak komplain? Kerana Allah meletak sesuatu yang adil.
Kenapa kita nak komplain? Terimalah. Hadis Imam Bukhari, Umar kata, siapa tak mau terima hadiah daripada Allah, ini pemberian daripada Allah, terimalah, terimalah. Kita tak komplain, kita terima. Adil, adil. Lepas sembahyang Nabi bagi salam belah kanan, bagi salam belah kiri. Kata Ummu Salamah, Nabi duduk sat, lepas tu Nabi bangkit. Nabi tak menjerit ramai-ramai macam kena histeria ni semua. Adil, Nabi buat adil, kita tak ikut. Kita kata memang Nabi tak buat, tapi nak buat lagu mana masyarakat. Lah, siapa lebih adil kalau Allah dan Rasul tak boleh dikatakan adil? Siapa dia kita nak ikut? Kalau hukum hakam Allah dan Rasul kita tak boleh ikut. Nabi letak lagu tu, bila berlaku kematian, isna'u li ali Ja'farin ta'aman, hulurkan bantuan pada keluarga Ja'far. Nabi suruh hulur bantuan. Macam mana bantuan kita nak bagi atas kita, nak bagi duit ke, nak bagi roti mayat ke, nak bagi apa kita bagi, kita yang bagi. Itulah adil. Hukum hakam Allah ni adil. Siapa pindah, kita pindah. Kita pindah. Kita kata memanglah afdal kita bagi kat dia makan, tapi kalau dia nak buat bihun pun tak salah. Siapa pindah hukum ni? Kita duk nampak Lok Red pindah hukum. Kita pun Lok Blue ni macam mana? Perangai otak jahat. Kita duk nampak perlembagaan Malaysia pun tak betul. Memang tu satu tak betul. Tapi kita pun tak betul. Seperti kata Abdul Wahab kepada dua abang dia, Abdul Wahub dan Abdul Wahib. Kenalah pencuri jual penyanga. Kenalah tu. Ismi Ula apa? Sadiq Segaraga sudah jual abang dia. Sadiq Segaraga ni punya otak, kalau Jepun dapat dia buat batu cincin. Otak penipu nombor satu. Abang-abang bijaksana pun boleh terkena. Dia kata, kenalah tu penyamun jual penyanga. Kita kata Lok Red ni marah, Lok Red penjajah, singkir undang-undang Malaysia, buat agama rasmi, agama tak betul, kita marah ke dia. Kita yang modify agama, kita tak marah ke kita. Nabi suruh hulur bantuan pada orang mati, kita pergi suruh dia rebuh bihun, kacau bagi kita makan. Kita pun perangai macam Lok Red juga punya perangai. Perangai kita huduh, perangai kita tak betul. Siapa lebih adil kalau Allah dan Rasul tak adil? Masya Allah, ikhwatul iman. Bukan marah Pak Hamid. Dia macam tu. Dia memang dia dekat pukul 10 dia jadi macam tu. Ikhwatul iman. Nabi kata apa? Nabi kata semoga Allah merahmati Musa. Musa banyak disakiti oleh kaum dia. Maka Musa sabar. Maka aku pun bila orang kata lagu tu kat aku tak adil, aku ni, aku pun sabar. Apa Nawawi nak beritahu di sini? Sabar itu mendamaikan jiwa, ikhwan. Tadi hadis pertama, sabar membentuk kejayaan dalam perjuangan bertemu Allah. Yang kedua, untuk kita relaxkan diri kita. Kita relaxkan diri kita. Kita memerlukan relax. Sepanjang jalan dia bagi pada kita RNR. Apa makna RNR? Rest and relax. Betul? Relax and rest. Kau silap ke? Tak apalah, silap dunia tak apa sangat. Dia bagi RNR. Kita rest, kita relax. Kita drive 2 jam. After 2 jam kita drive, kita mesti kena relax. Kena cawan kopi, kena kopi secawan ke, balai rokok sebatang ke. Sebatang sudah. Jangan lebih 2-3 batang. Itu nama dia hulu, melampau. Sebatang sudah. Hilang-hilang mengantuk. Sambung balik. Ya, kita bila kena tomah kena kita jadi blur. Apa ni aku suruh hampa buat apa, bermarah kat aku ni? Relax. Macam mana kita relax? Kita kata di mulut kita, semoga Allah merahmati nabi-nabi dahulu, mereka jauh disakiti daripada aku. Maka aku pun kena sabar. Ungkap kalimah itu bagi diri kita faham. Subhanallah, ikhwatul iman. Maka Abdullah bin Mas'ud, dia tengok muka Nabi berubah lagu tu, dia kata apa? Dia kata, lepas daripada ni, apa orang kata kat Nabi aku tak mau sampai dah. Pasal apa? Aku tengok muka Nabi betul-betul berubah. Subhanallah. Dan ini juga ada pelajaran. Kalau kita sampai berita tu berita yang perlu disampai. Tapi dengan kita sampai, kita tengok kawan tu jadi keluh kesah 2 kali ganda. Jangan sampaikan. Jangan sampai. Kita tahu laki dia pergi menikah sorok-sorok di Siam. Mana kita tahu? Saksi tu kita lah. Kita saksi tu. Kita yang bawa pergi, dia minta nasihat.
Kita bawa pi. Kita duk tengok bini dia lalu depan rumah kita pi market dengan peluh turun dengan raga sepasai dengan tayar basikal pi pancat, mak gad pi kemek. Kesian. Kita nak abang lah, kita nak abang. Yang lelaki hang duk kata duit tak ada selama ni pasal duit duk pecah dua. Tapi dengan kita bagi tahu, bini kawan tu jadi lagi raplah. Jangan bagi tahu. Jangan bagi tahu. Habis siapa nak bagi tahu? Biar lelaki dia bagi tahu. Kalau lelaki dia tak bagi tahu, tak usah bagi tahu. Bermakna dia tak tahu. Dia tak tahu pasal tak ada orang bagi tahu, dia tak tahu. Habis macam mana? Tak ada macam mana lagu tu ah. Nak macam mana lagi lagu tu ah. Pasal apa? Dia double pening kepala. Antu tengok, kita duk buat kerja apakah, duk menyangkui, tiba-tiba ular di belakang. Ular tu duk perhati kita, pambu. Duduk perhati. Selama kita tak tahu ular di belakang, kita duk buat biasa. Ular tu pun duk pening, awak dia ni tak ada apa. Pasal kita tak tahu. Kita tak tahu ular tu dia anaconda mata besar-besar. Tak tahu sekali kawal hak kalang kabut ni lalu, kena pulaknya lalu ni Raya Aceh. Raya Aceh ni lalu tu orang tua-tua kata jumpa ular, jumpa Raya Aceh, bagi Raya Aceh ni dulu. Dia suka buat kalang kabut. Raya Aceh ni lalu, dia lalu dia sudah raya macam pambu. Kita dari tak tahu beralih Allah dengan terkenci, dengan cirit-birit, jadilah lah tu juga apa tak boleh buat. Pasal apa? Pasal dapat tahu. Ada pelajaran dalam hadis ni. Abdullah bin Mas'ud kata, bila aku tengok muka Nabi dah berubah lagu tu, Nabi keluh kesah, aku janji dah dengan diri aku takkan cerita dah apa orang kata kat Nabi. Ada pelajaran ikhwan. Antum dengar apa orang kata dekat ustaz, antum tengok ustaz tu jenis apa antum nak sampai. Kalau ustaz tu jenis hak organ, jenis dia dengar ketang satu badan, antum jangan sampai biar pi orang lanyak dia kat belakang lagu mana dia punya pasal. Tapi kalau antum tengok ustaz tu jenis sabar, jenis tenang, jenis cool, dia pernah masuk kumpulan KRU cool, antum abang ada. Kata ustaz nak abang ni depa duk kata lagu ni kat ustaz, nampak dia gelak dia kata biar pi. Kat Nabi pun orang kata tambah kat saya. Oh nampak habaq lagi kat dia. Habaq lagi kat dia. Tak apa. Kita baru habaq satu nampak dia melampak. Depa kata kat saya nanti dia apa? Saya nak cari hadis kata kat depa pula. Jangan duk habaq lagu tu. Nanti jahanam dakwah dia. Subhanallah ikhwatul iman, kita bertemu malam ni dengan dua hadis yang membetulkan hala tuju kehidupan kita. Ikhwan, kalau diizinkan oleh Allah insya-Allah, kita masuk hadis yang berikutnya nanti, hadis Anas bin Malik. Nabi menyebut kepada kita tentang Allah Ta'ala, tentang bagaimana Allah Ta'ala berhubung dengan hamba dia dari segi nak memberi kebaikan-kebaikan di dunia ini. Juga ada kaitan dengan masalah sabar ini. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terlupa saya nak abang. Hari Ahad ini ada kursus jenazah di Surau Taman Markisa. Pukul dalam 8.30 9 lagu tu ada pendaftaran, ada borang dikeluarkan. Percuma, kursus ni percuma. Gabungan Surau Markisa dengan Persatuan Muhammadiyah Negeri Pulau Pinang. Kalau antum ada hajat nak pi, kursus jenazah dibuat secara sunnah, antum boleh isi borang aja, tetapi dia percuma, tidak ada bayaran.